Selamat datang ke KVK Accounting. Saya Kalai. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menerangkan konsep-konsep yang berkaitan dengan analisis penyata kewangan, terutamanya maksud analisis penyata kewangan, tujuan, tafsiran, dan tanda sasaran yang digunakan dalam analisis penyata kewangan. Biar saya terangkan maksud analisis penyata kewangan. Analisis penyata kewangan ini terdiri daripada banyak kaedah-kaedah atau teknik-teknik yang digunakan untuk menganalisis penyata kewangan perniagaan. Apabila kita kata analisis, artinya kita menghubung kaitkan data-data dalam penyata kewangan supaya ia lebih bermakna kepada pengguna. Dan tujuan kita menyediakan membuat analisis ini adalah untuk menyediakan maklumat relevan kepada pengguna untuk membuat keputusan. Seperti saya kata tadi, ada banyak kaedah dalam analisis penyata kewangan. Dan kaedah-kaedah ini adalah seperti analisis perbandingan, analisis mendatar, analisis menegak, analisis kuantitatif, analisis nisbah dan sebagainya. Jadi apabila anda belajar di peringkat yang lebih tinggi, anda akan belajar berkaitan dengan semua kaedah-kaedah analisis penyata kewangan. Tetapi pada peringkat SPM, kita hanya tumpukan kepada analisis nisbah. Tujuan analisis penyata kewangan boleh dilihat dari perspektif umum dan perspektif khusus. Dari perspektif umum, tujuannya hanyalah satu, iaitu kita nak tahu kedudukan kewangan dan prestasi pencapaian sesebuah perniagaan. Dari segi prestasi pencapaian, kita nak bandingkan prestasi tahun semasa dengan tanda sasaran yang telah ditetapkan. Manakala dari segi kedudukan kewangan, kita nak tahu adakah kedudukan kewangan kita itu stabil atau tidak. Dengan maklumat yang diperolehi, terutamanya pihak pengurusan boleh menggunakannya untuk merancang dan meramal untuk masa hadapan. Dari perspektif tujuan khusus, ia bergantung kepada jenis pengguna dan kepentingan analisis penyata kewangan kepadanya. Slide ini dan slide berikutnya akan memberi beberapa contoh pengguna dan kepentingan analisis penyata kewangan bagi mereka. Yang pertamanya, kita lihat kepada pemilik dan pihak pengurusan. Mereka ingin mengetahui prestasi dan kedudukan kewangan perniagaan untuk tujuan perancangan, kawalan dan pembuatan keputusan. Pekerja majikan pula ingin mengetahui yang sama, iaitu prestasi dan kedudukan kewangan perniagaan, tetapi kepentingan untuk dia adalah berbeza. Dia ingin membuat keputusan berkaitan dengan permohonan untuk kenaikan gaji ataupun bonus berdasarkan kepada prestasi perniagaan, dan berdasarkan kepada kedudukan kewangan perniagaan, dia ingin buat keputusan berkaitan dengan menukar majikan. Kalau kedudukan kewangan perniagaan tidak stabil, dia ingin menukar majikan, dia nak cari kerja lain. Manakala bagi bank dan institusi kewangan, mereka ingin mengetahui keupayaan perniagaan membayar ansuran ataupun bayar balik pinjaman supaya mereka boleh meluluskan permohonan pinjaman yang telah dibuat oleh perniagaan. Sambung lagi dengan tujuan khusus. Bagi pengguna pembekal atau pemiutang, mereka ingin mengetahui keupayaan perniagaan untuk membayar balik hutang dalam tempoh masa kredit yang diberikan. Dia lebih mementingkan kepada kecairan perniagaan tersebut. Bagi pelabur pula, dia lihat kepada prestasi dan kedudukan kewangan perniagaan dengan tujuan menilai kadar pulangan atas pelaburan. Jadi, dia nak tahu apabila dia labur dalam perniagaan ini, bolehkah dia dapat pulangan yang baik atau tidak. Manakala kerajaan pula ingin menilai liability cukai perniagaan dan membantu mengesan sebarang rekod hasil perniagaan yang terkurang nyata. Kerajaan juga ingin memberi grant kepada perniagaan-perniagaan yang dianggap penting. Oleh yang demikian, dia nak lihat rekod-rekod perakaunan, menganalisisnya sebelum
kerajaan membuat keputusan. Selalunya, pelajar menghadapi masalah untuk mentafsirkan sesuatu nisbah. Dalam slide ini, saya terangkan apa yang dimaksudkan dengan tafsiran. Analisis mesti diikuti dengan tafsiran, kalau tidak, analisis itu tidak berguna. Apa yang dimaksudkan dengan tafsiran? Tafsiran adalah satu proses menerangkan makna sesuatu analisis. Kita ada dua jenis tafsiran. Satu adalah tafsiran am, di mana kita menerangkan perhubungan antara komponen-komponen dalam analisis tersebut. Misalnya, Anda akan belajar berkaitan dengan nisbah semasa. Komponen dalam nisbah semasa adalah aset semasa dan liability semasa. Jadi, tafsiran am ini akan menghubungkaitkan antara aset semasa dan liability semasa. Tafsiran kedua adalah tafsiran secara perbandingan. Tafsiran secara perbandingan ini akan menghubungkaitkan tujuan pengukuran dengan perbandingan tanda sasaran. Contohnya, nisbah semasa. Tujuannya adalah untuk mengukur keupayaan menjelaskan hutang jangka masa pendek. Dan apabila kita menggunakan satu tanda sasaran, misalnya nisbah semasa tahun lepas, kalau nisbah semasa tahun ini adalah lebih baik daripada nisbah semasa tahun lepas, kita akan katakan bahawa keupayaan membayar balik hutang jangka masa pendeknya adalah lebih baik berbanding dengan tahun lepas. Itu adalah tafsiran secara perbandingan. Apabila kita buat tafsiran secara perbandingan, kita mesti menggunakan tanda sasaran. Tanda sasaran ini ada beberapa jenis. Satu adalah tanda sasaran peraturan asas, dua, tanda sasaran perbandingan dalaman, dan tanda sasaran perbandingan luaran. Slide-slide berikutnya akan menerangkan mengenai tanda sasaran ini. Dalam slide ini kita fahamkan mengenai tanda sasaran peraturan asas, yaitu rule of thumb. Tanda sasaran dalam bahasa Inggeris adalah target ataupun benchmark. Peraturan asas ini dianggap sebagai satu tanda sasaran yang merujuk kepada amalan praktikal yang baik. Misalnya, bagi nisbah semasa, kita kata bahawa kalau lebih daripada 2, ia dianggap sebagai baik. Bagi kadar pulangan atas modal pula, kita akan bandingkan dengan kadar faedah dari simpanan tetap. Contohnya, kalau kadar faedah simpanan tetap adalah 5%, kalau kadar pulangan atas modal bagi sesebuah perniagaan adalah lebih daripada 5%, ia boleh dianggap sebagai baik. Bagi tempoh kutipan hutang pula, kita akan bandingkan dengan tempoh kredit yang telah diberikan kepada pelanggan. Contohnya, kalau kita telah beri 30 hari untuk pelanggan membayar balik hutangnya dan tempoh kutipan hutang adalah kurang daripada 30 hari, ini berarti ia akan dianggap sebagai baik. Jadi, istilah yang kita akan gunakan untuk mentafsir apabila kita membandingkan dengan peraturan tanda sasaran peraturan asas, kita kata keadaan perniagaan adalah baik, tidak baik, ataupun memuaskan atau tidak memuaskan. Tanda sasaran perbandingan dalaman pula ada dua. Satu adalah prestasi pencapaian perniagaan itu sendiri pada tempoh yang lepas. Dan dua, piawaian yang ditetapkan oleh pihak pengurusan perniagaan. Perbandingan dalaman boleh membantu pihak pengurusan mengetahui mengenai adakah pencapaian mereka bertambah baik ataupun merosot, ataupun pihak pengurusan juga boleh menilai pencapaian individu atau jabatan berbanding dengan tanda sasaran yang ditetapkan. Tanda sasaran perbandingan luaran juga ada dua. Satu adalah membandingkan dengan prestasi pencapaian perniagaan-perniagaan yang lain, dan kedua adalah membanding dengan purata industri. Apakah kepentingan analisis secara perbandingan ini? Satu adalah untuk mengetahui keupayaan bersaing. Adakah perniagaan itu boleh bersaing dengan perniagaan-perniagaan yang lain? Satu lagi,
Kalau ia boleh mengesan kelemahan-kelemahan berbanding dengan perniagaan lain dan cuba menambah baik operasi perniagaannya supaya ia boleh saing dengan perniagaan-perniagaan lain. Saya akan terangkan mengenai analisis nisbah dan nisbah-nisbah berkaitan dengan analisis tersebut dalam sesi video yang lain. Anda boleh akses nota dan latihan-latihan berkaitan dengan topik analisis nisbah apabila anda langgan kepada modul bundle form 5 di laman web kvkaccounting.com. Sekian, terima kasih.